Okey, Alhamdulillah ada yang dah masuk dah. Yang dah masuk ni, boleh nampak tak ni slide Purnama ni? Nak test awal-awal, nak tanya awal-awal. Boleh nampak tak? Bel boleh nampak tak, Bel? Bel? Atau siapa-siapa saja boleh nampak tak slide Purnama? Tak nampak. Apa dia? Tak nampak? Okey, share screen. Start now. Tak nampak Okey, sekarang dah boleh nampak ke? Syukri? Dah boleh nampak kan? Dah. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita tunggu kawan-kawan kita yang lain lagi. Okey, sambil-sambil tu kita boleh remind downline kita. Okey, ajak mereka sekali masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Okey, Alhamdulillah dah jam 12 dah. Okey. Kita dah boleh mula dah. Okey, slide boleh nampak kan? Boleh nampak tak slide sekali lagi? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, so tanpa membuang masa, Purnama akan mulakan sesi kita pada hari ini. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini tahu. Ya, Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, Alhamdulillah hari ini Purnama akan berkongsi kepada anda semua mengenai penyakit kencing manis. Okey, terlebih dahulu Purnama nak kenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal dengan Purnama lagi. Okey, nama saya Purnama Kirion. Okey, saya asal daripada Sabah. Kadang saya dekat Lahdatu dan kadang saya berada dekat dekat Sandakan. Kemarin saya berada dekat Lahdatu, hari ni saya berada dekat Sandakan. Okay, saya buat bisnes ni secara part time sebab saya tolong suami saya jaga kedai dia. Okay, suami saya ada kedai perabot dan elektrik macam tu. Kalau dulu saya full time jaga kedai suami. Sekarang saya Alhamdulillah Allah izin jaga Mak Purnama pula dekat Sandakan sebab Mak Purnama tak berapa nak sihat. Macam tu, Alhamdulillah. Okey. Okey, tanpa buang masa, kita mulakan. Okey, tajuk kencing manis. Okey, so Purnama akan bagi tahu, okey, nak share apakah tu kencing manis. Okey, Purnama akan sharekan testimoni, okey, cara pengambilan produk apa yang kita perlu ambil bila kita sakit kencing manis. Okey, kemudian cara marketing ataupun bagaimana cara kita nak buat iklan. Okey, bagaimana cara kita nak share produk. Okey, dan apakah guidance yang kita akan dapat okey kalau kita join buat bisnes ni. Dan yang terakhir nanti okey, Purnama akan buka
Okey, sesi pertanyaan dan juga anda semua pun nama alu-alukan untuk sharing testimoni anda semua. Supaya kita semua akan dapat manfaat. Jadinya ada kawan-kawan mungkin yang belum tahu lagi, asbab si Pulan dan si Pulan ni ambil produk ni, Allah bagi dia kesembuhan, macam tu kan. Kesian dekat luar sana tu ramai yang sakit dan masih lagi tercari-cari ikhtiar ataupun produk apa yang bagus digunakan untuk nak sembuh ataupun nak cegah penyakit kencing manis ni agar tidak menjadi lebih teruk ataupun lebih kronik. Okey, apa itu kencing manis? Kencing manis ataupun nama saintifiknya kita kenali sebagai diabetes. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis adalah satu kondisi iaitu gangguan metabolik di mana kadar gula di dalam darah kita tu adalah tinggi ataupun kita kenali sebagai hyperglycemia. Diabetes ni disebabkan sebab tubuh badan kita tu tidak dapat bekerja dengan baik. Insulin di dalam tubuh badan kita tidak dapat berfungsi untuk menurunkan kadar gula di dalam darah kita. Terdapat tiga jenis penyakit kencing manis ataupun diabetes ini. Jenis yang pertama biasanya berlaku dalam kalangan kanak-kanak ataupun remaja. Jadi bagaimana cara untuk mengawalnya? Iaitu dengan suntikan insulin ataupun boleh dengan mengawal pemakanan dan juga senaman. Dan yang kedua, jenis kedua ni biasanya berlaku dalam kalangan orang dewasa yang berusia lebih kurang 40 tahun ke atas ataupun individu yang mempunyai berat badan yang berlebihan. Biasanya ni boleh dikawal melalui cara pemakanan. Cara pemakanan dan juga senaman lah. Ataupun kita gabungkan pemakanan, senaman dan juga ubat macam tu, ubat. Biasanya jenis yang kedua ni kalau kita ada ahli keluarga atau sejarah keluarga yang mengidap diabetes, kemungkinan besar kita pun akan mendapat diabetes jenis 2 ni. Dan yang ketiga ni ini berkeadaan sementara lah, di mana ianya hanya berlaku semasa seorang wanita tu sedang hamil ataupun sedang mengandung. So biasanya kalau dah habis mengandung, habis hamil tu biasanya diabetes tu akan tidak ada sedar macam tu. Nampak ni 1 daripada 5 orang dewasa menghidap kencing manis. Nampak tak? Pengidap diabetes tertinggi. 3.6 juta pesakit kencing manis di Malaysia, teramai adalah di Asia Tenggara. Jadinya kita tak nak lah, kalau boleh minta doa lah, kita tak nak lah daripada kita ni tergolong dalam orang yang berpenyakit kencing manis. Kalaupun kita ni dah ada sakit kencing manis, minta lah Allah bagi kita kesembuhan. Kita boleh cegah, kita boleh rawat sakit kencing manis kita ni. Apatah lagi Allah dah bagi kita datang dekat Forever ni. Allah dah bagi kita jumpa dengan produk Sunan ni, produk yang alhamdulillah insya-Allah bagus dan dah banyak beribu-ribu testimoni dah. Amin. Tanda-tanda dan gejala diabetes ataupun kencing manis ni antaranya adalah kita akan kerap membuang air kencing, poliuria. Lepas tu kita sentiasa kerap dahaga, sentiasa berasa haus. Polydipsia dipanggil. Lepas tu kita akan berasa sentiasa kerap lapar. Polyhagia. Macam tu. Lepas tu lepas tu kita punya urin tu ataupun kencing kita tu mengandungi paras gula yang tinggi. Kita panggil sebagai glycosuria. Lepas tu berat badan kita turun secara mendadak. Lepas tu kita sentiasa kita
rasa cepat penat, lepas tu rasa lemas sepanjang masa. Biasanya penglihatan kita akan mula kabur. Saraf-saraf kita dah terganggu. Biasanya rasa kebas pada hujung saraf di telapak tangan dan juga kaki. Lepas tu bila tahap gula kita tu semakin tinggi, masa itulah menyebabkan terjadinya luka. Lepas tu luka tu nanti akan lambat sembuh. Lepas tu bila kita ni kencing manis, dia ada sakit kencing manis, kita akan sangat-sangat sensitif dan mudah terkena jangkitan kuman pada kulit. Okey. So itu adalah tanda-tandanya. So siapakah yang berisiko untuk dapat diabetes? Biasanya berlaku sebab sejarah keturunan, mungkin juga faktor usia, dan juga cara kehidupan kita. Kita tak aktif, kita tahu makan tidur, nonton TV je macam tu. So kita tak adalah buat aktiviti luar, aktiviti yang sihat, macam tu. Kita ni malas sangat nak aktif. Lepas tu sebab itulah masa kita mengandung tu kan, ini jenis yang ketiga tadi, masa kita mengandung, so kita kena kencing manis tu. Lepas tu sebabnya adalah kita punya berat badan. BMI kita tak ideal. Kalau kita ni seorang yang perokok pun, kuat sangat merokok pun, kita akan mudah dapat ni kencing manis. Lepas tu sebab kita punya pemakanan, cara pemakanan kita tak nak jaga, kita tak nak mengamalkan pemakanan yang seimbang. So, apakah komplikasi diabetes ataupun apakah bahayanya diabetes ni kepada tubuh badan kita? Sebabnya bila kita ada sakit kencing manis ni, nanti kita akan dapat lagi penyakit-penyakit yang lain. So apakah penyakit tu? Nanti kita punya otak, kita punya otak ni akan terganggu, menjejaskan otak kita, di mana kita akan berpotensi mendapat hipertensi dan juga stroke. Nampak tak? Lepas tu mengganggu kita punya mental. Kita susah mau tidur. Mood kita tu sentiasa tak bagus. Macam tu. So kita akan mengalami masalah gugup dan juga depresi. Lepas tu dia akan mengganggu jantung kita, di mana 2.5 kali kita ni lebih berpotensi untuk terkena serangan jantung. Ginjal, dia akan mengganggu ginjal kita, di mana biasanya orang yang kencing manis ni, diabetes ni, akan mengalami kegagalan buah pinggang. Ginjal dia, kegagalan buah pinggang ataupun ginjal. Kemudian kita juga akan terrisiko untuk mendapat sirkulasi darah, di mana luka kita tu lambat sembuh. Last-lastnya, kalau kita tidak rawat dengan baik, sebab itulah ramai pesakit kencing manis minta dijauhkan lah ya, terpaksa menerima akibat dipotong tubuh badan mereka sebab luka lambat sembuh. Bakteria dia merebak ke seluruh tubuh badan mereka. Kemudian mata, di mana spot mata hitam kita, katarak, akan berlaku katarak, glaukoma, sampailah menyebabkan kebutaan. Teruk kan? Kalau dah ganggu saraf, macam itulah, dia akan jadi katarak. So akan lama-lama kita akan jadi buta. So kalau kita suka mengaji, suka membaca, memang dituntutlah jagalah kesihatan. Kalau kita dah tahu kita tu ada kencing manis, rawatlah secepat mungkin, sebab kita sayang mata kita ni, sebab kita nak guna mata kita ni untuk baca Al-Quran ataupun kalam Allah. Kemudian ia juga akan mengganggu kita punya gigi dan mulut. Nanti akan terkena infeksi bakteria dan juga penyakit mulut dan gusi lah. Kemudian kulit kita tu nanti akan jadi cepat kering dan juga sensitif serta mudah luka. Ni yang saraf tu lah. Bila dia dah ganggu saraf kita akan tubuh badan kita akan rasa semut-semut, kebas-kebas, mati rasa, sakit masa kita nak berjalan, dan kerosakan saraf yang lain juga. Macam tu. So sangat bahayakan, jadi kita kena kawal. Cara mengelakkan diabetes. Di mana kita perlu banyakkan makanan, buah dan juga sayur-sayuran. Makanan dan juga sayur-sayuran. Kemudian
elak daripada alkohol dan juga merokok. Lepas tu kita kena aktif bersukan, kena buat senaman. Buat senaman dalam masa 30 minit sehari. Satu minggu kita kena ada 150 minit. Bersenam. Jaga berat badan yang normal. Okay, kita kena jaga BMI kita biarlah ideal. Okay, di mana kalau BMI kita tu lebih daripada 25 kg per M2, okey, maksudnya kita kena kurangkan 10% berat badan kita tu dalam masa 6 bulan. Kemudian okey, kesihatan. Okey, dari segi kesihatan kita ni, kita kenalah kerap menjalankan pemeriksaan kesihatan. Okey, kita pergi klinik yang berdekatan untuk buat pemeriksaan kesihatan. Lepas tu kita kena tahu apa risiko yang akan berlaku kepada kita saat kita ada kencing manis supaya kita boleh ambil tindakan susulan. Okey. Kemudian nasihat. Apa yang doktor nasihat kepada kita, so kita kena patuhi apa nasihat tu. Lepas tu kita kena ada rehat yang secukupnya, masa rehat yang secukupnya, minimal 6 hingga 8 jam. So maksudnya jam 11 macam tu kena tidur. Tak perlu nak bila orang begadang sangat macam tu sebab akan merosakkan kesihatan kita. Okey, cara-cara mencegah kencing manis. Ni yang tadi jugalah. Okey, di mana kita kena amalkan gaya hidup yang aktif dan bersenam. Okey, kurangkan pengambilan gula dan karbohidrat. Ni yang tadi juga mengelakkan rokok. Kena pantau, jaga BMI kita. Lepas tu lakukan ujian saringan gula secara rutin. Okey, cegah dan rawat kencing manis diabetes. Okey, ini adalah produk yang akan kita gunakan untuk di mana kita perlu ambil set dalaman kalau kita kalau kita belum ada luka lah. So yang set luaran ni adalah kita gunakan kalau kita kulit kita tu dah terjangkit, dah terinfeksi dan kita mendapat luka-luka luaran. Okey. Sebentar ya. Okey. So, Purnama kenalkan serba sedikit, terangkan serba sedikit mengenai antara kelebihan produk yang sepatutnya kita ambil kalau kita ada penyakit ni. Okey, ini adalah AVG. Okey, antara kelebihannya, nombor 1 adalah untuk mencuci usus. Okey, siapa yang nak kurus tu sangat-sangat bagus ambil aloe vera gel. Dia juga memperbaiki pencernaan supaya kita mudah membuang. Bagus untuk detox. Okey, memperbaiki kita punya pencernaan. Lepas tu bagus untuk kulit kita. Lepas tu bagus juga supaya kulit kita jauh daripada jerawat. Okey, kemudian bagus untuk orang yang kencing manis di mana ia mengurangkan paras gula dalam darah. Mengandungi antioksidan dan juga antibakteria. Sebelum tu semua orang boleh nampak slide tak? Masih boleh dengar dengan baik tak? Boleh dengar dengan baik tak? Nampak slide dan boleh dengar. Alhamdulillah. Terima kasih Taki. Okey, Purnama sambung. Okey, kemudian ini adalah Omega 3 Plus. Okey, di mana Omega 3 Plus ni dapat mengurangkan tahap kolesterol dalam darah kita. Kalau orang yang tekanan darah tinggi dan kencing manis tu, so sangat kita galakkan ambil ABG tadi dan juga Omega 3 Plus ni. Okey, membantu perkembangan otak kanak-kanak di mana bagus untuk kanak-kanak dan juga kalau ibu yang mengandung, so ibu mengandung tadi dia boleh ambil Omega 3 Plus tapi kena berhenti apabila dia dekat nak bersalin tu kena berhenti sebab salah satu fungsi Omega 3 Plus ni adalah untuk mencairkan darah. So kita tak nak nanti berlakunya bleeding, pendarahan. So kena stop masa dekat nak kita bersalin. Kemudian mengurangkan risiko penyakit jantung. Lepas tu mencegah masalah berkaitan mental, seperti kemurukan dan juga nyanyuk. Berupaya mencegah beberapa jenis kanser. Alhamdulillah. So meningkatkan tahap kesuburan. Sebut pasal kesuburan, biasanya lelaki yang sebenarnya suara siapa tu? Okey, biasanya lelaki yang dapat penyakit diabetes ni, satu kajian membuktikan bahawasanya lelaki yang ada penyakit diabetes ni dia punya
sorry ya, dia punya DNA tu lebih banyak rosak tau. Jadinya sangat digalakkan mengambil omega 3 plus. Okey, kemudian B propolis. Okey, B propolis ni adalah bertindak sebagai antibiotik semula jadi ya. Disebabkan B propolis ni lah, okey, alhamdulillah kaki Mak Punama yang dulu hampir kena potong tak jadi kena potong. Lepas tu sampai sekarang luka kencing manis tu, luka diabetik tu masih kering dan sangat cantik, tak pernah bila orang luka ataupun bernanah. Alhamdulillah. So kita kena banyak-banyak amalkan B propolis. Okey. Kemudian ia membantu meningkatkan imun badan kita. Dia mengurangkan jangkitan penyakit, menggalakkan penyembuhan luka-luka macam yang Purnama terangkan tadi. Okey, kemudian mengurangkan keradangan ataupun alahan, mengurangkan jangkitan salur kencing. Ianya juga bertindak sebagai anti penuaan atau anti kedut. Jadinya siapa yang memang terutama kaum wanita lah, kalau minat nak jadi cantik, okey, awet muda, okey, kita boleh nampak macam muka kita, sipu Lila kita, sipu Misa kita kan. Dan ramai lagi lah Kak Zah macam tu, Kak Azhar, kan awet muda kan. Okey, lepas tu mencegah masalah karies gigi, melegakan pelbagai masalah kesihatan. Contohnya sakit tekak, okey, ataupun ulcer dan juga lain-lain yang berkaitan dengan mulut lah. Macam tu. So sangat-sangat bagus B propolis ni. Kemudian madu. Okey, madu ni kalau kita kencing manis, so kalau kita ambil gula putih tu, so akan menyebabkan lagi gula dalam darah kita tu semakin naik. So kita tak ada guna gula, so kita ambil madu. Kita gantikan dengan madu, di mana madu ni khasiatnya membantu untuk turunkan berat badan, okey, meningkatkan imunisasi, okey, boleh merawat masalah kulit, menjadi sumber tenaga. Okey, bagus untuk orang yang batuk juga. Dia bagus untuk jantung kita, dia boleh mencantikkan wajah dan juga bibir. Lepas tu bagus untuk orang yang ada masalah gastrik dan paling best dia juga boleh merawat diabetik. Okey. So, ini ada tadi tu Purnama sebut 4 tu untuk yang bahagian dalaman. Ini adalah produk yang kita boleh gunakan untuk luaran. Okey, ini Aloe First. Aloe First di mana dia bagus untuk kulit. Okey, kalau kulit kita tu terluka atau melecet, bagus guna. Melegahkan kegatalan gigitan serangga. Okey, boleh digunakan sebagai untuk mengurangkan suhu semasa demam, melegakan ruam panas ataupun ruam lampin, membantu masalah kulit ataupun eczema, melegakan kerosakan rambut, masalah rambut tu kan. Lepas tu menghilangkan kelimumur rambut, melegahkan kegatalan kulit alergik dan memelihara kulit. Kalau kita ada hewan, so kita boleh gunakan ni juga. Supaya bulu tu lebih sihat dan juga lebih bersinar. Okey, cara penggunaan Aloe First ni biasanya di mana luka kencing manis tu, so kita cuci pakai air suam. Selepas air suam, okey, kita keringkan, kemudian kita spray Aloe First. Okey, kita spray Aloe First. Lepas tu Aloe First ni dia cepat kering. Okey, dia cepat kering. So, lepas kering, barulah kita akan sapu dengan 2 jenis krim yang akan Purnama terangkan selepas ini. Okey, ini adalah Aloe Propolis Cream. Okey, Aloe Propolis Cream ni, ini adalah anti kuman ataupun pembunuh kuman di bahagian luaran. Okey, di mana ianya mengandungi chamomile, okey, serta vitamin A dan E, di mana ianya meredakan keresangan dan juga luka-luka ringan. Okey, dianya membantu untuk memudarkan kesan parut, straight mark, melegakan ruam panas ataupun ruam lampin, melegakan kegatalan kalau kita ada masalah chickenpox, okey, melegakan kegatalan bagi demam campak, membantu masalah kulit kering melecet, melegakan kegatalan asbab daripada gigitan serangga tu. Kalau kita ada masalah eczema ke ataupun prurisis, bagus kita amalkan ni. Lepas tu dia boleh menyegarkan dan melembabkan kulit, membantu kalau kita mengalami sunburn ke ataupun kulit terbakar, so apply je ni, okey, sapu je. Okey, membantu mengekalkan stature,
kulit. Biasanya kalau kita ada masalah ni yang pipi macam berlubang-lubang sikit tu, apa nama tak tahu apa nama sakit tu, tapi pipi tu yang macam nampak tak rata tu, so kita boleh apply propolis cream ni, okey. Kemudian ini adalah aloe vera gel. Okey, aloe vera gel ni okey, biasanya kita gunakan okey untuk satu badan, okey, berfungsi sesuai untuk satu badan lah, di mana kita boleh guna daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Untuk pertolongan cemas, okey, dia mempunyai pH yang seimbang, okey, sesuai untuk semua jenis kulit. Lepas tu dia adalah aloe vera gel yang distabilkan, okey, di mana ianya berfungsi untuk menenangkan dan juga melegakan masalah kulit. Gel sapuan aloe vera gel ni biasanya sangat mudah diserap dan tidak melekit. Ianya tidak berminyak. Jadinya tak adalah mengotorkan pakaian kita. Biasanya untuk masalah luka kencing manis ni, so kita ambil aloe vera jelly ni dan juga bipropolis tu, so kita gabungkan pernah lupa nak ambil tahu ada dekat almari tu, tak apalah. So kita gabungkan, campurkan dua tu, so lepas tu kita boleh sapu di bahagian luka selepas kita spray dengan aloe first tadi, macam tu. Okey, ini adalah testimoni ya. Okey, sekarang Purnama nak share testimoni. Ini adalah testimoni kaki Mak Purnama sendiri. Okey, di mana yang pertama tu keadaan di mana doktor telah membuang isi kaki Mak Purnama kerana dikatakan telah terkena jangkitan kuman. Okey. So 3 hari selepas tu satu jari terpaksa dipotong sebab dah tak dapat nak diselamatkan, kata doktor. So masa tu Purnama terpaksa biarkan saja sebab satu jari kalau disimpan pun doktor kata tidak membawa apa-apa kebaikan pada tubuh badan. So kita biarkan saja dipotong. Kemudian doktor kata disebabkan Mak Purnama perlu pergi hospital setiap hari masa tu belum jumpa lagi produk Forever. So doktor kata lebih baik kita buat pemotongan kaki Mak Purnama tu dipotong, tapi Purnama tak bersetuju dengan cadangan doktor tu. Jadinya Purnama lebih percaya kita boleh ikhtiar lagi sampailah Purnama jumpa dengan produk Forever ni. So dari situlah masa Mak Purnama sakit ni, Mak Purnama pun ada masalah lain, sembelit apa semua tu pun ada. So kita ikhtiar dengan produk Forever. Masa tu memang Purnama bagi minum sangat-sangat banyak tahu. Berbotol-botol Purnama simpan masa tu. Sebab Mak Purnama sakit ni lah menyebabkan Purnama jadi VIP, alhamdulillah. Jadinya sebab kita amalkan produk dengan banyak, so Allah bagi izin Mak Purnama sembuh, walaupun tak perlu nak potong kaki. Alhamdulillah Mak Purnama masih dapat kaki dia dan sekarang pun luka masih kering, alhamdulillah. Ini adalah Mak Purnama masa hari itu. Okey. Mak Purnama masuk pada 10 Disember 22. Lepas tu pada 16 Disember Mak Purnama diizinkan keluar. Masa ni doktor dah detect buah pinggang Mak Purnama pun memang dah tak cantik dah stage 4 dah macam tu. Dah stage 4 Mak Purnama. Itulah masa ni Mak Purnama dah tak dapat nak bergerak apa semua. Jadinya lepas Mak Purnama discharge daripada hospital tu, so kita dekat rumah bagi minum produk-produk Forever. Okay, so testimoni yang lain, testimoni produk ni nanti kita semua boleh tengok dekat dekat Telegram juga ya. Okay, tengok ni bacaan gula menurun selepas minggu amalkan bihani. Okay, ini testimoni kencing manis turun juga, alhamdulillah. Ini okey, masuk wad 7 hari kencing manis tak boleh nak dibaca, tapi alhamdulillah pada 21 tanggal 1 bulan 1 bulan 18 doktor sahkan bebas daripada kencing manis. Dia cuma ambil ABG, Arctic Sea, Bipropolis dan juga Forever Light lah. Forever Light ni dia adalah susu ya, susu yang bagus juga untuk kesihatan kita. So ini pun testimoni kencing manis juga, di mana disebabkan
ambil produk Forever ni, so lepas tu dah tak perlulah nak ambil insulin lagi. Ini adalah testimoni yang bila tak dibendung so akan menyebabkan luka luaran, luka pada tubuh badan kita. Sungguh menyeramkan kan? Tapi alhamdulillah sebab beramal dengan produk Forever masih masih berpeluang ataupun berpotensi untuk sembuh daripada luka kencing manis dan dapat dielakkan daripada tubuh badan kita dipotong. Nampak ni sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat kritikal, tapi kita percaya kita ada produk yang sangat-sangat bagus dan kita percaya Allah akan beri keizinan untuk kita sembuh. Nampak tak? Alhamdulillah. So bagaimana cara untuk kita nak consume ataupun untuk kita nak gunakan produk tu? Okay. Untuk yang aloe vera gel, kita boleh ambil 60 ml pagi dan juga 60 ml malam. Macam tu. Kalau kita nak cepat sembuh lagi, sepatutnya kita kena ambil lebih banyak. Kita ambil lebih banyak sukatan tu. Untuk B-Propolis, kita boleh ambil 3 biji pagi dan 3 biji malam. Lepas tu omega 3 plus tu kita boleh ambil 2 biji pagi, 2 biji malam. Nak ambil tengah hari pun boleh juga. Tapi kalau untuk orang yang nak ambil, kalau orang yang ada darah tinggi tu, dia kena jarakkan. Jarakkan pengambilan omega 3 plus ni, sebab omega 3 plus ni pun adalah yang membantu untuk mencairkan darah. Kemudian madu kita boleh ambil sebelum sarapan, sebelum tengah hari dan juga sebelum tidur malam. Nak tambah sikit, kalau pesakit kencing manis yang dah buat tapak dialisis tu, dia kena kurangkan ABG. Sebab dia kena kontrol keperluan cecair, di mana biasanya doktor akan bagi tahu pesakit tu dia tak boleh nak ambil daripada 500 ml. Jadi dia tak boleh nak minum banyak sangat produk itulah, sebab dia pun perlu minum air putih juga macam tu. Dan tengoklah, kena ikutlah apa yang saranan doktor tu kan. Kemudian di sini ada nota tambahan juga, di mana kalau kita, untuk orang yang ada kencing manis ni, sebaik-baiknya bila bangun daripada tidur tu, minum air yang dimasak, 1 gelas air yang dimasak. Lepas tu solat subuh sebelum kita sarapan, sebelum kita bersarapan tu, kita ambil dulu ABG. Sebab apa? Sebab kita nak penyerapan yang terbaik. Semua nutrisi tu diserap dengan baik sambil kita kunyah B-Propolis tu. Lepas tu barulah kita boleh ambil ubat-ubat hospital lah. Selepas 1 jam kita ambil produk Forever tu, ABG dan juga B-Propolis. Lepas tu kita kena elak ambil gula putih. Lepas tu ganti dengan madu. Macam yang Purnama cakap tadi, jangan ambil gula putih, gantikan dengan madu. Mak Purnama pun macam tu. Purnama bagi madu Forever aja macam tu. Lepas tu kalau nasi putih tu kita tukar dengan beras yang low GI, beras perang ataupun beras barley. Pastikan kita tidur secukupnya lah. Secukupnya maksudnya 11 malam hingga jam 3 pagi lah. Mana tahu ada yang suka buat tahajud kan, supaya dapat membantu hati kita untuk buang toksin. Lepas tu kita boleh amalkan tidur di dalam keadaan gelap, tanpa lampu. Lepas tu suhu bilik yang tenang, dan kalau boleh kita hindarkan daripada bunyi-bunyi bising. So apa pantang larang kalau kita ada penyakit kencing manis? Semestinya lah kena elakkan makanan yang tinggi gula. Contohnya macam gula-gula, makanan ataupun minuman yang bergula, kuih-kuih yang manis. Kita kena kurangkan pengambilan karbohidrat, yang cepat terurai, contohnya seperti nasi. Lepas tu kita kena elakkan makanan yang bergoreng, sebab nanti ianya mempercepatkan lagi tahap gula dalam darah kita. Lepas tu kita kena kurangkan serat, contohnya macam makanan segera ataupun apa-apa makanan yang diproses. Lepas tu kena elak makanan yang berkolesterol tinggi. Kalau boleh, bila kita bangun pagi tu, selepas kita bangun pagi, kita jangan minum air sejuk. Kita minum air suam.
Macam tu. Lepas tu kena ingat, kalau nak buat senaman pagi tu pastikan sarapan dulu. Sebab kalau kita buat senaman tanpa ambil sarapan, nanti gula kita akan jadi rendah, nanti kita akan dapat hypo. So, Purnama nak kongsikan bagaimana cara kita nak promote, okay? So, boleh bahan-bahan marketing dah disediakan dalam Telegram AUC kita, okay? Disediakan dalam AUC, so kita boleh refer, okay? Dalam Telegram, cari AUC info dan produk, AUC testimoni produk dan juga AUC konsultan produk. So, sepatutnya ini cara inilah kita, tapi boleh Purnama baca jugalah. So caranya kita boleh kumpul order daripada orang yang tak akan say no pada kita. Ini daripada grup-grup WhatsApp lah. Kita boleh juga daripada personal, kita contact orang personal. Biasanya kita akan tahu siapa yang bila kita cakap sesuatu tu dia akan dia trust pada kita, so dia tak akan say no. Dia akan interested je. Dia akan, kalau kita share pasal produk ke apa ke, so dia akan nak beli je macam tu sebab dia trust pada kita. Okay, lepas tu boleh juga buat home party. Kalau kita macam buat home party, panggil kawan-kawan kita, kenalan kita tu kan datang rumah. So masa tu kita boleh perkenalkanlah produk tu. Okay, untuk PC boleh gunakan 4 top skill yang ada di dalam AUC BIP in 1 week tu. Lepas tu boleh share dan post di FB, ke grup WhatsApp ke ataupun status ataupun Instagram kita lah. Ini adalah bagaimana kita boleh buat home party lah. Ini yang Purnama buat di kawasan Pelda, di mana Purnama kumpul, Purnama bagi tahu Purnama punya BIP. Boleh gunakan Purnama, maksudnya kumpul dia punya ni orang-orang kampung tu. So kita buat dalam satu rumah. So Purnama kita set masa, Purnama akan datang pergi sana untuk buat penerangan lah. Purnama buat macam tu. Dulu Purnama dah keluar juga buat offline. Sebelum kita lebih kepada online. Okey. Kita dah kesentukan masa juga. Lepas tinggal sikit lagi. Kita scroll. Okey. Untuk nak cepat dapat keuntungan, so kita kena cepat-cepat jadi BIP. Okay, sebab ahli biasa kita cuma untung 5%. Dan kalau BIP keuntungan kita 30%. Jadinya nanti ni Purnama akan share dekat kita punya Telegram, so korang boleh ambil. Di mana untuk nak ke VIP, kalau kita tak ada budget, kita boleh guna produk sendiri. Katalah kita ni ada sakit kencing manis, so kita boleh guna produk ni, satu set untuk kita dan satu set lagi kita boleh jual. Sebab bila kita jual 2 set ni dalam masa 2 bulan berturut-turut, kita layak jadi VIP, dah layak dapat keuntungan 30%. Set dalaman dan juga set luaran. Kalau kita nampak dekat sini, sebagai ahli biasa kita cuma untung RM64. Tapi nampak tak, bila kita jadi VIP keuntungan kita lebih besar, RM387 macam tu. Ataupun kita boleh juga manfaatkan promosi pack Ramadan kita pada bulan ini. Kita jual lebih kurang 3 atau 4 set lah macam tu pack Ramadan, untuk kita boleh jadi VIP. Ataupun kalau kita ada budget, kita terus set ataupun grab set SYJP, supaya kita boleh ni dalam masa 1 bulan lah. Kalau nak grab set SYJP dalam 1 bulan, supaya kita terus dapat 30% keuntungan. Terus jadi VIP. Bila kita jadi VIP, kita berpeluang untuk dapat keuntungan lebih besar lagi, iaitu sehingga 48%. Ini share produk pada kenalan. Boleh rujuk dekat grup Telegram AUC BIP in 1 week. Caranya sama juga macam tadi tu, kumpul order daripada orang yang tak akan say no pada kita, sama ada dari grup WhatsApp ataupun secara personal ataupun buat home party juga macam tu. Alhamdulillah.
Sekejap ya. Purnama rasa, purnama database. Okay, ni adalah bila kita join bisnes bersama Al Ujab Circle, so kita dah disediakan guidance, cara bagaimana cara kita nak mulakan bisnes kita, sama ada kita ahli biasa ataupun ahli VIP. Di mana ahli biasa kita dah disediakan 10 step asas di mana kita perlu habiskan dalam masa 2 hari. Kemudian yang VIP kita ada 15 step di mana kita perlu habiskan dalam masa 3 hari. The learning portal ni bertujuan untuk membagi guidance pada kita sama ada kita ni buat bisnes ni kita ada ilmu ataupun tidak ada. So ini adalah satu cara untuk memudahkan kita untuk nak belajar ataupun nak guide kita apakah yang perlu kita buat apabila kita dah jadi ahli biasa. Nampak tak? Nampak? Di sini dah disediakan dah disediakan apa yang perlu dibuat dari step 1 sampailah step ke 10 di mana step pertama kita perlu buat pendaftaran masuk ke dalam Telegram AUC. Kedua, kita akan dapat aloe vera dan cara nak minum. Yang ketiga, bagaimana kita nak login apa semua. Step keempat sampailah ke 10. Nampak tak? 10 maklumat sebagai seorang AUC. Sangat-sangat lengkap. Dan juga VIP pun, so VIP lagi advance. Lagi advance di mana dia ada 15 step untuk kita khatamkan dalam masa 3 hari. So inilah step-step yang perlu anda semua kaji ataupun anda perlu khatamkan. So link ni nanti boleh minta pada upline masing-masing. Alhamdulillah dah selesai. So pernah buka sesi pertanyaan dan juga anda semua boleh share testimoni masing-masing ataupun mungkin ada yang nak bertanya jugalah. Alhamdulillah. Ada tak yang nak share testimoni atau nak bertanya ke? Jangan kedekut tau. Bila kita dah sihat sebab kita beramal dengan produk Forever ni, sepatutnya kita kena share sebab hidup kita ni, orang yang baik ni adalah orang yang lebih banyak memberikan manfaat pada orang lain. So ada yang nak share tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makcik Norma dari Bursary Perlis. Nak kongsikan. Masya Allah. Kenciman. Makcik Norma dah kencing manis 11 tahun lah. 10 tahun terlantar. Terbaring kaku tak hanya di orang lain lah yang kisahkan makcik kan sebab makcik terlantar. Dan sudah dioperate kaki sebab jadi bisul macam peracut permulaannya. Permulaan nak jadi diabetes tu memang diabetes tu lama lah tapi tak tinggi lah maksudnya. Biasa-biasa aja. Masa tu biasa-biasa aja okey je lah kan. Jadi tak ambil berat. Lepas tu bila makcik operate kaki sebab dijadikan bisul peracut tapi di sini dipanggil peracut bukan bisul tapi seakan-akan bisul. Sebab kesakitan yang amat sangat terus dimasukkan ward. Masa tu PMC. Kalau orang Kedah tahulah PMC. Dan di operation dengan semalam tidur, diberi persaf, di operation terus. Sikit saja, tak buanglah jari lagi masa tu. Jadi, bila dah operate, sehari tinggal kat ward, jadi makcik disuruh balik lah. Cuma doktor cakap jumpa klinik yang terdekat untuk buat rawatan seterusnya. Maksudnya cuci luka. Jadi makcik bagilah klinik semesta. Bagi tempat untuk tu. Tapi nak jadikan buat makcik bila makcik pergi cuci, wah bagusnya makcik cakap murah sangat-sangat. Masa tu RM30 kira murah lah. Kalau tempat pakar yang makcik pergi tu dekat 100 kalau nak cuci kaki tak apalah. Selama 2 minggu makcik ulang tiap-tiap hari, dia cuci cuma tukar kapas saja. Kain dalam tu tapi pembalut tak tukar. Dia balut benda yang sama. Kena RM30. Masa tu tahun
Tahun 2009 kalau tak silap. Makcik cukup 2 minggu, makcik pergi ke hospital pakar tempat makcik operate tu. Memang dah kena temu janji. Doktor buka pembalut. Tiba-tiba doktor terkejut, not bad, dia cakap. Makcik pun memang terkejut sangat-sangat. Why not bad? Sebab makcik cuci kaki hari rupanya doktor tu tak cuci dengan betul. Dia tak suruh staff dia. Dia cuci sendiri tapi dia tak cuci dengan betul. Jadi jangan ambil lewanya. Maksudnya jangan ambil lewa. Pasal kalau luka sikit je. Tapi kalau dibiarkan tak cuci betul-betul, tak guna produk yang betul-betul, memang macam tu lah. Makcik serah semua pada hospital masa tu. Memang tak tahu lagi. Tak tahu macam mana nak buat sendiri kan. Lepas tu doktor kata masuk ward kita operate kaki. Jari tu kena buat. Allah, ya Allah. Makcik tak mau, makcik kata tolonglah. Makcik pun nak balik sebab makcik nak bincang dengan anak-anak. Kena duit kan, kalau nak operate tu kena duit lagi. Sebab 2 minggu lepas dah operate dah. Belum habis lagi badi masuk bilik pembedahan, cakap dengan doktor. Okey, doktor kata kalau you betul-betul apa ni nanti I buat surat masuk hospital biasa pun tak apalah. Balik makcik memang satu time tu, first time jadi memang takut sangat-sangat kan. Sebut hospital memang takut lah. Jadi bila macam tu makcik sakit teramat lama, setahun makcik cari ubat-ubatan. Jadi hospital memang bekalkan ubat-ubatan tapi memang tak mau. Memang tak sembuh kaki tu. Lepas tu dengan izin Allah makcik jumpa satu produk ni bagi, tapi kaki tu memang dah mereput. Dengan izin Allah, satu hari bila makcik solat asar, sewaktu makcik mendirikan solat asar jadi atas sejadah tu kan, tiba-tiba kaki makcik jatuh. Lucu. Satu jari. Tanpa dioperate lah waktu tu. Memang tak operate apa pun. Tapi disebabkan kesilapan doktor yang rawat kaki makcik tu sebab dia tak cuci betul-betul. Dibiarkan jadi reput je makan tulang lah maksudnya. Jadi setahun makcik merana. Jadi kalau nak cerita panjang, selama 14 tahun memang banyak panjang cerita. Tapi tak apa, jumpa di video makcik. Makcik dah buat video untuk semua orang tengok, insyaAllah. Okeylah, untuk tahun pertama makcik sakit, tak termasuk tahun kedua atau tahun lepas 10 tahun. Jadi berubah-ubah penyakit makcik, bertimpa-timpa. Satu-satu, tapi makcik tak stroke. Tapi makcik tak boleh jalan macam orang lain. Memang sangat-sangat sedih lah ketika itu tiba-tiba kaki makcik dengan izin Allah jatuh atas sejadah. Kaki barang kita tiba-tiba hilang satu. Panca indera kita kan mesti rasa, ya Allah, kembali kepada jalan, kembali kepada Allah, ingat kembali apa yang Allah lakukan, mungkin ada hikmahnya. Itu aja makcik nak share, tak boleh cerita lebih-lebih lagi. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Makcik Norma sudi share dengan kami. Kalau Makcik Norma sudi, mungkin boleh share bagaimana keadaan kaki makcik tu sekarang. Sebab Purnama rasa kaki makcik tu yang dah kena gangrene kan, yang hitam tu. Sebab bila dah jadi hitam, sebab saraf salur darah kita tu dah tak boleh nak salurkan darah oksigen kepada kita punya ni saraf-saraf. Sebab itulah dia berlaku kita punya tisu-tisu pun dah mati semua. Jadi berlakulah penyakit gangrene pula. Selain daripada luka kencing manis, dia bertukar menjadi kehitaman sebab dah tak darah tu dah tak dapat tembus dah kan pergi. Biasanya dia berlaku di ujung-ujung tubuh badan kita tu lah, kaki ke tangan ke. Biasanya dia akan boleh terputus sendirilah ataupun biasa doktor akan bagi potong satu kaligus. Macam tu. Gangrene. Ada lagi yang nak share? Kita doakan semoga Makcik Norma Allah berikan juga kesembuhan. Okey, insya-Allah mungkin boleh rujuk dengan upline. Okey, sebab boleh discuss dengan lebih lanjut di manakah sudah tahap sakit Makcik Norma tu. Okey, kita bagi peluang pada yang lain untuk share. Ada lagi yang nak share tak? Saya.
Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Apa ni Kak Elia ke atau Saya, Elia? saya cuma nak share sedikit lah tentang penggunaan aloe vera. Tapi cerita saya ni Okey. cerita pada binatang je. Saya gunakan pada binatang ya. Tapi mungkin menampak juga sebab orang kita ni ramai bela kucing Ramai Betul, bela silakan. kucing. Jadi saya dah tua cerita hal kucing je lah. Yang itu dah cerita sekali. Yang ni pula kucing saya dia tiba-tiba dia berak kan keluar darah. Darah bukan Okey. darah pada Nadia juga yang titik-titik-titik. Jadi saya agak macam serius lah kan. Jadi saya mikirkan kenapa ya. Saya tak ada bagi makan apa sebab kucing-kucing saya ni saya bagi makan benda rebus saja. Ayam rebus, ikan rebus. Jadi tulang tak bagi. Cuma ada satu kali sehari dua yang lepas saya ada bagi KFC. Cerita lama ni lah, bukan KFC sekarang dah tak boleh makan kan. Cerita lama bagi KFC tapi ada sikit tulang-tulang lah di dalam tu kan. Saya kata mungkin tulang ni ke. Jadi saya malah nak fikir apa-apa. Saya terus bagi aloe vera gel lah. Aloe vera. AVG Aloe vera saya gel. terus bagi dia 1 strands. Saya rasa besok ke lusa tu besok tu dah tak ada lagi. Bila dia buang najis tu dah tak ada lagi darah. Darah tu banyak, drop dia sangat banyak. Dia banyak juga apa. Tapi bila saya makan 1 strand tu dah besok ni tak ada lagi dah keluar darah najis dia. Jadi maksud kata everything about my kucing, saya memang bagi aloe vera saja. Dia selesema je kan. Terus aloe vera 1 strand. Senyap. Jadi maknanya tak ada orang fikir kadang orang kita ramai menggunakan duit kan. Duit yang banyak sangat very expensive kucing ni. Punya cost kan. Kosnya treatment doktor ni sangat mahal. Jadi kalau guna aloe vera ni je 1 shrine je kan. Yang experience saya lah semua 1 shrine. Berak darah 1 shrine. Settle semua senyap lagi. Lepas tu dia orang kata ikut pengalaman yang cerita Jepun tu lah kan. Jepun kan top 10 sale kan. Dia ada kucing cerita double umur dia. Maknanya should be mati 18 kan. 8 tahun. Dia meninggal 16 tahun kot baru meninggal. Maknanya double umur dia. Maknanya secara tak langsung untuk nak sihatkan kucing. Maknanya why not. You just give mungkin once a week 1 shrine kan. Once a week 1 shrine. Maknanya maintenance untuk perubatan kucing lah. Itu saja nak cerita. Walaupun begitu nampak tak ni sangat. Tapi rasanya amat berfaedah bagi orang yang bela kucing. Sebab kucing sangat expensive treatment dia. Ramai yang minat kucing. Alhamdulillah. Orang kita ramai bela kucing. Dan dia punya treatment very expensive. Kadang lebih teruk lagi pada bela anak sendiri punya treatment. Saya duk baca lah. Saya ada grup kucing kan baca Allahu Akbar. Anak pun kadang tak macam ni. Itu je lah yang nak di-sharekan. So boleh guna untuk share pada kawan-kawan. Jadi boleh First step apa masalah shrine dulu. 1 shrine bagi habis. So maknanya very useful lah. Darah berak pun esok dah tak ada. Semua ngap kadang dia datang kat kita nak nampak tak boleh kan. Saya bagi 1 shrine besok settle. Dia macam air dia keluar sendiri. Kocak kan dia nak melekat dia tak ada tangan kan. Betul. Duk bernafas kat hidung tu kan risau kita tengok. So itu jalan nak share. Lebih saya penting juga untuk orang bela binatang ni. Okey, Alhamdulillah Ilya. Okey, yang lain ada lagi tak? Atau sipu-sipu kita ada yang nak tambah ke? Atau ada nak buat penjelasan? Sekarang dah jam 12.51. Mungkin Sipu Mia ke atau siapa ke? Sipu Miza. Assalamualaikum Sipu Miza. Assalamualaikum. Okey, tajuk kucing manis ni sangat-sangat best sebenarnya sebab keliling kita ni ramai orang kucing manis. Betul tak? Kan? Dan Kak Miza yang tak berapa nak share sangat produk ni, kerja Kak Miza dekat Waha tu sebenarnya cuci kaki orang. Kan? Jadi bila kita yalah Allah bagi ilmu, Allah bagi keberanian. Ada orang dia tak berani nak cuci kaki orang kan. Tapi Allah bagi keberanian kat Miza. Kita guna cucian tu kita guna aloe hand soap, aloe soap kita tu cuci.
Kan? Okay, lepas tu kita keringkan, semuanya kena pakai hand stock pula. Pakai apa? Pakai glove semualah kan. Lepas tu aloe first. And then Kak Miza akan keluarkan nanah-nanah tu semua sekali, picit-picit keluarkan nanah kan. Okay, lepas tu kita akan last sekali baru kita akan sapu dengan aloe jelly, sapu dengan propolis cream lah. Okay, apa yang jadi dengan sini baik-baik tau. Kalau korang ada parents, mak ayah yang ada kencing manis, tolonglah jaga betul-betul. Kan, sebab banyakkan yang Kak Mia cuci tu anak dia kerja. Jadi bila kerja dia cuci tapi tak sempurna tau. Jadi orang macam Cik Norma cakap tadi, bila cucian tu tak sempurna, dia akan makin lagi tumbuh gangren, ada infection kan, boleh bawa maut tau, bahaya. Macam tu tau. Jadi sebab tu kita dekat Forever ni banyak manfaat lah yang kita boleh bagi dekat orang kan. Kita tolong orang bayar hutang, kita tolong orang sihat kan. Dan Allah izin untuk Kak Miza Kak Miza masa tu Allah izin Kak Miza untuk mandikan jenazah orang kencing manis tau. Okay. Orang ni dah potong kaki. Bayangkan dekat belakang punggung dia tu berlubang-lubang, berbau-bau. Kak Miza balik je daripada mandi jenazahkan yang kencing manis tu. Memang dia bukan, saya cakap insaf tu memang insaf lah. Dia atas lagi insaf. Lepas tu rasa macam, ya Allah, banyaknya kerja aku nak tolong orang kencing manis lah macam tu. Okay, jadi kepada semua orang yang yang mak dia kencing manis, walaupun tak ada kencing manis, kena jaga juga, bagilah suplemen dekat mak ayah sebelum kena kencing manis. Bagi ABG, bagi omega 3 tu kan. Kena bagi. Kencing manis sangat-sangat dahsyat tau. Okay. So alhamdulillah. Okay. Lepas tu pasal binatang tu kan. Actually Kak Miza pun bela-bela jugalah. Lembu lah, kambing lah, kucing lah kan. Ada satu ketika tu bee propolis tak ada tau. Jadi kucing udra lah. Kucing ni dia moody. Kan biasanya dia tergedik-gedik kan. Lompat sana, dia lompat sini kan. Kucing kan dia tergedik-gedik kan. Lompat-lompat lah. Lari-lari lah kan. Tapi satu hari tu dia macam moody tau. Dia senyap, diam macam tu. Jadi kebetulan masa tu tak ada bee propolis. Jadi kita dah pancit, kita bagi dia peel off green je. Pecah-pecah, nganga mula dia, so dia terjalan. Lepas tu dalam semalam macam tu, malam tu kita bagi, esoknya dia tergedik-gedik balik dah. Okay, jadi memang betul lah tadi Puan Ila cakap kan. Bila kita ada binatang ni, kucing ke apa benda kan, Forever punya suplemen ni dia menjimatkan lah macam tu. Okay, dan kepada korang yang ada anak kecil ke anak dah besar kan, kita orang dekat Forever ni, lepas konsum Forever, kita orang dah jarang tau pergi klinik. Serius. Kan? Jadi bila anak ada demam je, dia macam kan kita dah ada tanda kan, dia macam dedah badan dia kan. Kita dah sumbat dah pitch. Lepas tu kalau macam kita dah nampak dah batuk-batuk tu kan, kita sumbat madu lah. Macam Kak Miza sendiri pun kalau rasa macam nak demam kan, bee propolis lah 3 biji 4 jam sekali. 3 biji 4 jam sekali. Macam tu. Dia memang alhamdulillah dia tak akan jadi demam, insya-Allah. Okey. So jadi produk Forever ni sangat-sangat ajaib. Jadi kita syukur banyak-banyak. Syukur banyak-banyak sebab Allah bagi kita produk yang sangat-sangat ajaib tau. Kan? Okey. Kena belajar produk sebab kita nak kena jual produk ni. Kalau kita tak pandai nak terangkan pasal produk, tak boleh jual produk. Kan? Okay, so terima kasih banyak kepada Bakar CBN Purnama sebab sharing yang sangat-sangat best hari ni. Kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat pahala yang melimpah ruah kan. Jadi asbab untuk hidup Pur sekeluarga bahagia dunia akhirat, berjaya dunia akhirat insya-Allah. Okay, so selamat berpuasa. Dan selamat berpuasa semua. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Si Pumiza sebab sharing dengan kami pada hari ini. So sangat-sangat bermanfaat pada kita semua. Okey, so sedih tau sebut pasal ibu bapa ni. Okey, kadang kita sangat-sangat berkira dengan ibu bapa kita. Okey, nak bagi diorang suplemen tu pun kita rasa macam sangat berkira, tapi
Alhamdulillah Allah izin pernah jumpa dengan Forever ni. Okey, dan bagi mak bapak terutama mak Purnama lah minum suplemen ni dan nampak tahu kelebihannya kepada mak Purnama dan juga ahli keluarga Purnama. Kami mengamalkan suplemen Forever ni, termasuklah anak-anak Purnama pun bila dah sakit macam baru-baru ni, hari Jumaat baru-baru ni anak Purnama sakit, okey. Dia sakit, dia muntah-muntah dan juga terberak-berak. So dalam perjalanan dari rumah nak ke kedai tu berapa kali kami singgah sebab dia sakit. So sampai dekat kedai kami tu Purnama terus bagi minum ABG tau. ABG campur dengan dia punya jus. 3 kali minum je tau. Dia minta setengah-setengah gelas minum 3 kali. Okay, so bila tengah hari tu macam tu, dia kata ibu macam dah tak sakit dah ibu, dah tak, dia kerap pergi tandas kan. Lepas tu dia kata ibu dah okey dah ibu, boleh tak kalau saya nak pergi sekolah, tapi masalah dah jam 1:30 dah, jadi masa tu dah tak boleh nak pergi sekolah. Nampak tak sebab amalkan ABG tu. Okey, sebab amalkan ABG dan dekat luar tu boleh gunakan Aloe Massage Lotion. Okey, sapu dekat perut, alhamdulillah Allah izin sembuh. Nampak tak kebaikan ABG tu. Jadinya kalau boleh kita dah tahu kan apa kebaikan produk ni. So bagi diri sendiri, mak bapak kita untuk amalkan produk ni. Macam tu, insya-Allah. So alhamdulillah, terima kasih pada semua. Purnama rasa kita end sampai sini sajalah ya, insya-Allah. Kalau ada pertanyaan, okey boleh tanya dekat chat produk tu. Okey, untuk testimoni produk pula, so kita boleh cari dekat Telegram AUC. So jangan risau. Pada yang baru masuk pun jangan risau sebab kita ada ulangan. Okey, kita ada ulangan, nanti boleh cari dekat Telegram jugalah. Okay, so insyaAllah terima kasih kepada semua yang hadir, luangkan masa bersama Purnama. Terima kasih kepada si Pumiza juga. Dan alhamdulillah, so Purnama end sampai sini. InsyaAllah kita jumpa lagi. So selamat berpuasa semua. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Okay, alhamdulillah.